Sekalian, insyaAllah malam ni kita sambung sedikit awal mukadimah kita ni dengan Syama'il Muhammadiyah, iaitulah bab yang ketiga, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam manakah fashion rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaihi. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecah sehingga ke bahagian tengah kedua-dua telinganya. Rambut dia panjang sikit, cecah antara tengah rambut dia tu. Baik, hadis ini bertaraf sahih. Aisyah pula berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrati. Aku pernah berkongsi mandi satu bekas air dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia Sayyidatina Aisyah pernah mandi sama dengan Nabi. Beliau memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Bermaksud hampir kena bahu, bawah cuping telinga, area takat ini rambut Nabi. Hadis ini juga bertaraf sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uznaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki bentuk tubuh yang sederhana, kedua-dua bahunya bidang, rambutnya menyentuh kedua-dua cuping telinga. Qatadah pula berkata, qultu la Anasin kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, kata Qatadah ditanya Anas bin Malik, bagaimanakah fashion rambut Rasulullah? Jawab Anas, rambut beliau tidak kerintin dan tidak lurus, panjang rambut beliau menyentuh kedua-dua cuping telinganya. Hadis ini juga bertaraf sahih. Ummu Hani binti Abu Talib berkata, sepupu Nabi, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa lahu arba'u khadair. Semasa penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota ini dengan rambut yang diikat 4. Nabi pakai tocang. Bukan orang rockers dia pakai tocang. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Ibnu Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ummu Hani. Siapa dia Ummu Hani ni? Nama lain Ummu Hani binti Abu Talib ialah Fakhitah atau Atikah atau Hindun. Nama yang paling masyhur adalah Fakhitah. Beliau memeluk Islam semasa pembebasan kota Mekah. Beliau meninggal dunia semasa zaman pemerintahan Muawiyah, sempat sampai Khulafaur Rasyidin. Sonok tuan, saya baca lagi hadis-hadis sikit ni. Anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uznaihi. Panjang rambut Rasulullah adalah sehingga pertengahan telinga beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'ruhu wa kana musyrikuna yafraquna ra'usahum fa kana ahlul kitab yasdiluna ra'usahum wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu mawafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Baik, pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambut beliau terurai ke hadapan. Orang musyrik pula merapikan rambut mereka. Para ahli kitab membiarkan rambut mereka terurai di hadapan. Rasulullah memilih menyesuaikan diri dengan keadaan ahli kitab selama masih belum ada perintah mengenainya. Kemudian Rasulullah menyisir rambut beliau dengan rapi. Maksudnya hadis ini kata zaman Rasulullah SAW dulu rambut dia suka buat ke depan, tak berapa rapi. Mula-mula ahli kitab rapi-rapi, kemudian selepas pada itu Rasulullah rapikan balik rambut dia, handsome balik. Ummu Hani berkata, hadis terakhir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za safaira arba'in. Aku melihat rambut Rasulullah diikat 4 sama juga. Baik, apa yang kita boleh dapat dekat sini tuan-tuan, rambut Nabi itu dia bukan pendek, dia panjang. Dan pernah direkodkan oleh Syama'il Muhammadiyah
rambut Nabi tak pernah lepas bahu lah. Rambut Nabi takat bahu ni yang boleh kita nampak dekat sini tuan-tuan. Apa yang saya ingat melalui baca tahu apa kitab ni hari tu, Tok Guru kita, maksudnya rambut Nabi ini apabila dia sampai aja takat bahu, Nabi akan kerat takat telinga. Dia panjang sampai takat bahu, Nabi akan kerat takat telinga. Macam tu. Bulat aja. Dia tak ada pula potong nipis tepi sebagainya. Sekali Nabi pernah botak waktu menunaikan haji, pada haji yang terakhir lah, Hajatul Wida. Tu saja. Lain rambut Nabi panjang. Siapa yang mampu untuk simpan panjang, simpanlah elok-elok dan dirapikan. Bukan wajib, tetapi itu sunnah Nabi SAW. Bukan pendek rambut Nabi. Nabi rajin sikat rambut dia, rapi rambut dia. Baik, InsyaAllah minggu yang akan datang sebelum masuk Ramadan, cara Rasulullah merapikan rambut. Macam manakah cara? Bab yang keempat, Rasulullah merapikan rambut dia. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah 2-3 minggu lepas saya rasa last saya baca tak kitab pembedahan kosmetik menurut perspektif Islam tu. InsyaAllah kita dah, saya tanya dengan ahli jemaah masjid, bermula pada minggu ni lah kita akan baca 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kitab ni ringan je tapi dalamnya berat. Kitab ni ringan je tapi dalamnya berat. Lebih-lebih lagi yang nak membaca lah, berat sikit. Walau bagaimanapun insyaAllah dia mudah untuk dihabiskan pula, sebab dia sikit. Paling banyak pun 40 minggu habis lah kan. 40 minggu habis lah. Boleh kita tukar kitab-kitab yang lain. Maksudnya taklah satu kitab tu sampai kesudah kitab itu je lah kan. Kita cuba dapatkan banyak kitab, insyaAllah. Baik, 40 hadis ini ialah menceritakan peristiwa akhir zaman. Akhir zaman ini ialah bermaksud bermula Rasulullah SAW itu lahir sehinggalah akhir zaman. Jadi hadis-hadis ini menceritakan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kalau ikutkan saya ni itu tuan-tuan, kita cuti 2 minggu je kan. Tapi minggu yang lepas baru ni, bila saya balik aja daripada bercuti dekat yang masa cuti sekolah tu, balik ke sini masuk kerja hari Ahad tu, sampai kerja hari Ahad, nampak dekat atas meja saya ada satu surat arahan lah hari Ahad tu, iaitu hari Isnin besok tu, Isnin kena pergi Kuala Lumpur, hari Selasa balik. Arahan dia ada program sempena hari guru itu tak habis lagi, kena pergi, kena menyertai. Pergilah hari Isnin. Maksudnya tu yang saya telefon terus Cik Fendi cancel tu sebab saya kena pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan nak tahu cerita tuan-tuan, ini dah akhir zaman ni. Hala balik itu hari Selasa malam tu balik tu, saya ingat dah tak ada nyawa lah. Perjalanan daripada LCCT tu naik Air Asia, nak kongsi sikit dengan tuan-tuan ni. Kapal terbang pukul 9 suku. 9 suku sampai Langkawi ni patutnya 10 suku lah kan. Okay, naiklah kapal terbang 9 suku ni balik. Terbang lebih kurang 10 minit lagi sebelum 10 suku, saya nampak ada Langkawi ni. Nampak Langkawi. Saya duduk tepi belah kanan, dekat tepi tingkap. Sebelum dia nak corner tu saya dah nampak dah, apa namanya tu, dia panggil track tempat turun tu, lampu kan malam 10 suku tu. Kata pilot tu pun, macam mana ke, stand by for landing. Itu dia kata, ok, nampak semua ni, stand by for landing. Dia pun tutup lampu gelap. Kapal terbang pun terbang, pusing nak landing tu kan. Saya selalu juga naik kapal terbang, tapi tak pernah lah rasa naik kapal terbang yang rupi tu. Angin dia rupi ni, angin dia kuat tu kan. Terbang tu, bila dia nak landing tu kan, dia akan letak punggung dekat bawah kan. Dia akan macam tu landing tak. Saya rasa rendah lagi dah pada masjid ni, kapal terbang saya tu. Turun dia dah dongak dah nak landing ni. Tiba-tiba tuan-tuan, tak cecah lagi tanah tu, tak cecah lagi tayar dia ke jalan tu. Tiba-tiba dia pecut tuan-tuan. Kan kalau kita nak mula terbang tu, dia akan
Okey, kita akan terbang macam tu kan. Kuat lagi bunyi pada yang biasa nak terbang ni. Dah tak turun tu. Tiba-tiba dia pecut. Naik balik menggigil yang dekat atas tempat beg tu. Astagfirullahaladzim, apakah hal je ni? Bergoncang tu. Semua orang dia. Semua lagi turun tu dia. Lepas tu dia lurui macam tu dia naik balik. Lurui hampir setengah jam, tapi tak sampai setengah jam, tapi hampir 20 minit lebih. Semua orang diam, tak cakap apa. Semua orang diam, tak cakap apa. Dia pusing. Okey, para penumpang sekalian, kita akan mendarat ke Pulau Pinang katanya. Kita tak boleh mendarat di Langkawi, cuaca buruk. Masa tu jalan pun dulu pergi Pulau Pinang tu pun macam tu lah tuan-tuan. Saya fikir apa tu? Saya dah semayang lah, alhamdulillah. Saya terfikir anak saya. InsyaAllah lah abang-abang saya boleh jaga dia lah kan. Abang-abang saya boleh jaga dia, dia akan jadi anak yang soleh lah. Kami ni adik-beradik rapat. Dia takkan biar anak buah dia merana. Fikirnya kopi tu. Tapi apa yang menakutkan saya, rupanya saya ni cemburu kuat rupanya. Baru saya tahu siapa nak pegang bini aku lepas ni. Yang itu tu saya tak boleh terima, kata ya Allah, muda lagi tu kan, takkan 26 umur sampai tahan sampai mati besok 70-80. Terfikir bab tu. Anak insya-Allah. Dia turun Pulau Pinang, dia sampai pukul 12.30, 12 lebih sikit lah, 12 kuku ke 12.20 terbang daripada Pulau Pinang ke Langkawi sampai pukul 1 lebih sampai rumah. Terfikir itu tuan-tuan. Saya tengok TV je biasa orang dalam keterbang kan. Dia bukan ada pilot, bukan mengelupa, dia cakap. Saya tengok kan dalam history tu dia tunjuk kapal terbang akan terempel lagi 20 minit. Dia cakap dengan lembut je kan. Tapi dia beritahu kan. Saya terbayang kopi tu lah. Sebab dia dah pasang lampu keselamatan. Pertama kali lah saya naik kapal terbang yang begitu. Mungkin tuan-tuan duduk Langkawi ni biasa lah kan. Wallahualam. Saya banyak kali dah naik kapal terbang duduk Langkawi 7 tahun 8 tahun ni. Belajar dulu cerita lain. Ini memang perjalanan balik naik kapal terbang. Tak pernah kena lah kopi tu. Dan mendarat ke Pulau Pinang pergi lah. Tak pernah kena. Dengar ada cerita kot banyak-banyak sampai abang taksi tahu lah kot. Biasa dah dia kata musim ni memang biasa terkena kapal terbang tak boleh landing. Saya sampai tu orang yang tunggu dekat Langkawi ni ada nak balik-balik ke Kuala Lumpur. Udah tidur-tidur lah. Asal pukul 10 suku tu dah nampak kapal terbang nak turun tu kan. Pun pergi balik pukul 1 baru sampai. 10, 11, 12, 1 berapa jam tu. Kami punya perjalanan. Tu sikit sebanyak tuan-tuan dah akhir zaman. Baik. Muqaddimah ini berkaitan sedikit muqaddimah hadis ini. Nabi tinggalkan kita lebih daripada 1400 tahun dan Nabi SAW tinggalkan kita dengan dua benda, iaitulah kitab Allah, Al-Quran dan hadis Nabi, as-sunnah dia, ya, sunnah dia. Para sahabat, tabi'in dan alim ulama silih berganti memikul tugas sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Ya, confirm. Tetapi tuan-tuan kena ingat, dalam ulama ini dia ada ulama su. Pernah dengar tak? Ulama yang jahat. Saya ingat Datuk Haji Hashim Anang bekal fatwa kerja negeri Perak, dia cerita berkaitan dengan al-ulama warisatul anbiya. Sebab masa tu dia mengajar kami ini semuanya sekolah agama time tu. Dia kata kita kena jadi ulama baru kita dapat jadi pewaris Nabi. Kan? Tuan-tuan nak mewarisi tahta raja tak dapat. Sebab bukan keturunan raja. Untung raja je dia lahir daripada rahim mak dia, maka dia mewarisi harta raja tu. Kan? Tetapi kita boleh capai status pewaris Nabi. Syaratnya mestilah kita ni menjadi orang yang berilmu, dia kata. Dan waris ini dia pusingkan kepada waris harta pusaka, dia kata. Waris harta pusaka itu terbagi kepada 3. Ada waris yang baik, ada waris yang biasa, ada waris yang jahat. Waris yang baik, harta yang ada dijaga dan ditambah. Tu waris yang baik. Harta tanah kan.
Ada tanah 10 ekar ataupun 10 relung, dijaga 10 relung tu, bahkan ditambah jadi 12, jadi 15. Itu waris yang baik. Waris yang sederhana, harta yang ada tak dirosakkan, tak ditambah pun, tak pula dikurang, biar je. Itu sederhanalah waris. Dia mewarisi juga. Dan harta waris yang jahat, harta yang ada itu bukannya dijaga pun, bukannya ditambah pula, bahkan berkurang. Tadi asal ada 10 relung, dah tinggal serelung, dah habis pun dah gamaknya. Tetap juga waris kan. Jadi di dalam ulama juga begitu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi, dan pewaris Nabi ini pula terbagi bertiga jugalah. Ulama yang baik, benda yang betul itu dikatakan betul, dicakap. Benda yang salah dikatakan salah dengan berani, tanpa ada selindung-selindung. Itu ulama yang baik. Ulama yang sederhana, benda yang ada tu mungkin tak betul, tapi dia takut, dia diam. Kan? Benda tu salah, dia takut nak cakap, dia diam. Itu sederhana. Ulama yang jahat tadi, benda yang ada tu dia putar belitkan je terus. Dia berilmu, pusing terus. Itu ulama yang jahat. Ulama juga kan, orang yang mengetahui. Ustaz juga orang panggil. Balik Azhar juga contohnya. Tapi tengok yang mana satu dia, yang baik ke, yang sederhana ke, atau yang jahat. Itu al ulama warasatul anbiya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya seperti berikut. An Abi Zaidin Amrim bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu an qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar فخطبنا حتى حضرت الظهور فنزل فصلى ثم صعد منبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواه المسلم. Artinya daripada Abu Zaid, iaitu Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh bersama berjemaah dengan kami. Satu hari Rasulullah sembahyang subuh sama kami. Selepas saja dia sembahyang, dia terus naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Khutbah dia berapa lama? Sehingga masuk waktu zuhur. Selepas masuk waktu zuhur, Rasulullah turun daripada mimbar dia, dia semayang bersama kami, kemudian dia naik balik mimbar, dia terus berkhutbah. Habis saja dia berkhutbah, sampai bila ni? Sampai masuk waktu asar. Kami tunggu jugalah. Habis masuk waktu asar, dia turun balik, dia semayang bersama kami waktu asar jemaah, kemudian dia naik balik. Beliau terus naik lagi ke atas mimbar dan menyambung khutbahnya sampai masuk waktu asar. Maka beliau turun dari mimbar dan sembahyang asar bersama kami. Setelah selesai sembahyang asar, beliau naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya sehingga tenggelam matahari, masuk maghrib. Beliau memberitahu kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang bakal terjadi. Maka sesiapa yang terpandai di antara kami, dialah yang paling banyak menghafalnya. Udah panjang berbenar ceramah Rasulullah SAW ni. Cerita berkaitan apa? Cerita berkaitan ni lah tadi, benda yang terjadi dan akan terjadi. Jadi siapa yang dapat ni? Orang yang paling pandai dekat layangan kami ni, sahabat-sahabat, dia yang paling banyak menghafal. Kurang pandai sikit lagi hafal hadis-hadis tu. Daripada subuh sampai ke maghrib. Tuan-tuan bayangkan, saya daripada maghrib sampai ke isyak aja, kan? Belum tentu masuk semua kan. Yang cerita kapal terbang tadi masuk lah. Dia yang mana lara-lara ni semua masuk. Dia yang mana betul-betul ni payah sikit nak masuk. Tak percaya tuan-tuan tengok TV, balik pergi tengok TV, tengok cerita Hindustan ke, tengok cerita Ramli ke, drama ke, tengok bukan sungguh-sungguh tengok pun, sambil baring aja, sambil minum kopi, sambil makan kacang, tengok cerita dalam TV. Habis cerita tu tak pernah terfikir pun cerita tu kan, tak pernah terfikir pun. Maksudnya nak mengingat cerita tak ada, main tengok biasa cerita orang putih ke kan. Habis tengok cerita tu 2-3 hari lepas tu kan, tiba-tiba teringat sembang dengan kawan, kamu dah tengok dah cerita sekian-sekian ni?
Udah. Cerita tu macam mana? Oh bini. Tuan-tuan boleh cerita detail. Siap dengan nama hero, perlakuan hero, heroin. Apakah punca yang berlaku? Betul tak makcik? Tak percaya cerita. Cerita Rosalinda dulu kan. Lama dah tu kan. Macam tanya balik, ingat tak? Oshin ke, cerita Jepun dulu tu ke, cerita Korea bersambung-sambung tu kan. Boleh ingat? Bukan nak ingat sangat pun, tapi bagi periksa. Boleh hafal. Siapakah nama heroinnya? Tiga Abdul. Cuba cerita berkaitan Tiga Abdul. Cerita Piramli Tiga Abdul. Mesti boleh cerita punya. Kalau yang lama-lama pernah tengok Tiga Abdul ni, dia anak orang kaya, iskatan bola. Cerita sebiji-sebiji. Itu lara-lara ni memang boleh ingat cepat. Tapi yang mana baik-baik ni dia susah sikit nak masuk. Tak apalah. Cubalah kan? Cubalah yang terbaik. Baik, di dalam khutbah baginda sallallahu alaihi wasallam yang panjang itu telah diterangkan hal-hal berkenaan dengan makhluk dari permulaan ciptaannya hingga ke akhir zaman. Patutlah lama Nabi cerita berkaitan makhluk-makhluk mula-mula penciptaannya. Saya teringat tadi maksud hadis kan. Hadis ini bermaksud dari segi bahasa dia baharu kan. Kalau dari segi istilahnya ialah segala perkataan, segala perbuatan, segala takrir, segala sifat yang disandarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi istilah. Tapi kalau dari segi bahasanya, dia bendanya baharu. Apa maksud baharu? Baharu ini sebenarnya asalnya tak ada namanya baharu lah. Masjid ni, benda ni baru lah. Dulu tak ada masjid ni, sekarang ada. Betul tak? Dia pernah tak ada jadi ada, tu baharu lah. Gunung Mak Cincang tu asalnya tak ada, Allah ciptakan ada, so namanya baharu. Begitu. Walaupun lama dulu beribu-ribu tahun, tapi asalnya tak ada, benda itu namanya baharu. Jadi Rasulullah cerita hadis ni bermula asal penciptaannya sampai ke akhir zaman, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzah dan hari kiamat. Berkata Huzaifah bin Al-Yaman, terkadang aku terlihat sesuatu yang telah aku lupakan, maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah, maka aku mengingatinya kembali. Samalah halnya salah seorang kamu yang mengenal semula sahabat yang telah lama hilang dari ingatannya apabila ia bertemu semula dengannya. Baik, maka dalam buku ini kita akan nukilkan beberapa buah hadis tentang peristiwa akhir zaman dan gambaran jelas terhadap permasalahannya. Begini tuan-tuan maksud dia cerita tadi. Kita tak pernah ingat pun sahabat ni. Kita ni sahabat kita lama dah kita tak jumpa. Kita pun keluar jalan-jalan, pergi merantau. Tiba-tiba kita jumpa balik kawan kita ni. Kita tahu, ini kawan aku. Kenal gitu. Nak cerita dia macam ni. Akhir zaman ni, kejadian-kejadian akhir zaman ni dah berlaku dah. Tapi kita tak pernah tahu. Itu rupanya ialah tanda-tanda akhir zaman. Ada yang kita tahu, tak apalah. Mungkin ada lagi yang kita tak tahu. Contoh-contohnya kan. Kita tahu, perempuan ramai betul jadi cikgu. Betul tak? Siapa sini yang suaminya cikgu nak tukar kat isteri dia cikgu nak tukar? Kalau perempuan lagi susah, siap ada ayat tu. Sekolah ni mana banyak studennya, lelaki ke perempuan? Perempuan banyak betul sekarang ni. Kalau perempuan setakat periksa macam tu je markahnya, jangan mimpilah. Persaingannya banyak sangat. Kalau lelaki ada can, biasa dah suara-suara itu dah keluar kan. Betul tak? Pelancong-pelancong ke kan, asrama-asrama. Rupanya salah satu tanda akhir zaman itu perempuan lebih banyak daripada lelaki. Jadi itu maksudnya di sini. Ada benda tu berlaku di sekeliling kita, tetapi kita tak ketahui rupanya itu ialah tanda-tanda akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi dulu. Nabi dah cerita lama dah. Sekarang ni contoh, banyak bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan pencakar langit. Bukan benda dosa pun kan? Nak bina bangunan tinggi-tinggi, ada duit bina tinggi-tinggi. Encik kurang duit, rumah setingkat. Banyak sikit duit, rumah 2 tingkat. Kaya 2 tingkat setengah. Zuhud setingkat. Ini sangat kaya 10 tingkat. Taklah salah juga apa kata tu, guna ikut keperluan lah. Saya ingat dulu kan, janganlah sehingga membazir pula. Contohnya satu orang boleh duduk 2 rumah je, dia nak 2 rumah. Kerja Langkawi dengan Alustar, so 2 rumah lah dia kena ada. Tiba-tiba pergi buat 10 rumah, maka itu yang salah. Tapi kalau buat rumah lawa mengikut kemampuan dia, mengikut yang tidak membazir, tak jadi masalah pun kan? Tak jadi masalah pun. Tapi rupanya buat bangunan tinggi-tinggi
dia menjadi salah satu tanda hari kiamat. Kita tak tahu. Itu maksud hadis di sini ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti garis panduan yang diberikan oleh junjungan kita ini, dapatlah kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dan terbukalah di hadapan kita jalan yang membawa kepada keselamatan di dunia dan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Sebelum kita mengakhiri mukaddimah ini, eloklah kita mengambil suatu peringatan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW. Baik, ini dia tuan-tuan. Tengok ini betul-betul ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala rajulu," apabila berkata seorang lelaki, "halakan nasu fahuwa ahlakuhum," rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika nanti ada seseorang berkata di kalangan kamu ni, seorang lelaki berkata depan orang ramai ni, sekarang ni orang semua dah rosak, dia kata. Semua orang dah rosak sekarang ni. Maka yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara kamu. Ini peringatan ni kepada kami, kepada saya. Untuk baca hadis akhir zaman ni, hadis mula-mula ni, dia bagi tahu terus terang. Nanti kalau ada di kalangan kamu nanti ada seorang lelaki yang kata, zaman sekarang ni orangnya dah rosak. Kamu ketahuilah bahawa sesungguhnya orang yang berkata itu adalah orang yang paling rosak sekali di kalangan kamu. Takut tuan-tuan, tu saya kata hadis ni kitabnya ringan, tapi nak membacanya berat. Sabar. Larangan semacam itu tujuan dia apa? Dia ada hujah ada di sini. Baik. Imam Nawawi radhiyallahu anhu ketika menulis hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memberikan penjelasan seperti berikut. Dijelaskan hadis ini. Hadis ini iaitu larangan semacam di atas, larangan berkata bahawa orang ramai telah rosak adalah untuk orang yang menyatakan sedemikian tadi dengan tujuan rasa bangga pada diri sendiri sebab dirinya tak ada rosak. Dia nak cakap begitu pasal diri dia elok, maka dia cakap rupa itu, dia nak bangga. Zaman sekarang ni dah rosak, dia kata. Tujuan dia nak membangga diri dia, dia tak rosak. Orang ini yang termasuk dalam hadis itu. Nampak? Saya kata, ya Allah tuan-tuan, sekarang ni anak-anak muda, remaja-remaja ataupun yang muda-muda macam saya ni, sorry lah nak datang semayang, semuanya rosak. Tujuan saya cakap itu adalah untuk bagi tahu aku ni terkeluar daripada golongan remaja yang rosak tadi. Maka saya termasuk dalam hadis ini, wa na'udzubillah min zalik, iaitu orang yang berkata begitu dia lah yang paling rosak sekali di kalangan kamu. Tu. Tujuan rasa bangga pada diri sendiri sebab dirinya tidak rosak, dan dengan tujuan merendahkan orang lain. Tujuan nak rendahkan budak-budak ni. Zaman sekarang ni kalau sekolah-sekolah kebangsaan semua rosak lah, nak elok kena sekolah asrama. Tujuan nak membangga diri tadi, kamu yang paling rosak sekali. Nabi kata, membangga diri, merendahkan orang lain, dan untuk rasakan diri kita lebih mulia pada orang lain daripada mereka. Maka yang demikian itu adalah haram. Baik, dia cerita kat sini. Adapun yang kita nak belajar ni, kita akan sebut yang rupa ni. Adapun orang yang berkata seperti itu kerana ia melihat kurangnya perhatian orang ramai. Tuan-tuan buat dek aja, anak keluar malam suka hati, minum arak suka hati, yang perempuan boncen motor suka hati, biasa saja, tak kisah pun, tak ada pun rasa nak terpanggil untuk mencegah perkara itu. Benda itu berleluasa. Melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama mereka serta didolong oleh perasaan sedih. Cerita ni kerana kita nak ambil berat ni tadi, melihat nasib yang dialami oleh mereka dan timbul daripada perasaan cemburu terhadap agama maka perkataan itu tidak ada salahnya. Mari kita bincang kat sini. Tuan-tuan pun minta juga, tolong baca ustaz, apa yang patut kami buat dekat anak-anak perempuan kami ni. Dah teruk ni masyarakat kampung kita ni, kan? Rupanya dia termasuk dalam tanda-tanda akhir zaman. Rupanya tanda-tanda akhir zaman, orang yang bukan ahlinya memegang tampuk pemerintahan ahli tu. Pejabat agama contohnya, patut yang pegang-pegang tu ustaz-ustaz, ustazah-ustazah je, qadi-qadi saja contohnya, tapi dikuasai oleh orang yang bukan ahlinya. Pengarah-pengarah mana tiba-tiba PTD tiba pergi duduk contohnya.
huru-hara ikut rupa program dia pula. Padahal situ ada garis panduan yang perlu diikut. Misalnya, rupanya Nabi bagi tahu ini tanda akhir zaman. Rupanya benda ini benda yang perlu kita hindarkan. Ini benda-benda akhir zaman, rosak benda ni. Jom kita bagi tahu betul-betul. Jumpalah contohnya Datuk Nawawi contohnya kan. Bagi tanya Datuk, kalau boleh kami nak yang pegang-pegang agama-agama ni, kalau boleh cari ustaz-ustaz contohlah kan. Maka terjadi benda tu untuk mendapatkan perhatian. Macam tu yang terbaik. Bukannya untuk membangga diri. Sekarang ni rosak, aku yang baik atau merendahkan orang lain, termasuk dalam hadis yang tadi. Tetapi kalau ceritanya adalah kerana untuk mengambil perhatian, benda tu dah tak ada orang ambil perhatian dah, ini tidak ada salah kita cakap begitu. Mari kumpul sama-sama datang surau masjid, kita cerita benda ni berlaku begini. Baik. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama, dan begitulah cara mereka menghuraikan permasalahannya. Jadi tuan-tuan jangan jadikan fitnah pula kalau dengar-dengar ustaz-ustaz cerita-cerita dekat TV. Bantai Ustaz Don kata, remaja sekarang ni suka mendedahkan aurat. Bukan kerana dia nak bagi tahu dia jaga rumah dia, tetapi dia nak suruh ambil perhatian. Maka di situ tidak ada salahnya. Okey. Baik. Oleh kerana itu, apabila kita cuba mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan realiti umat Islam dewasa ini, maka janganlah kita merasa bangga dan ujub dengan diri kita sendiri. Bahkan hendaklah kita menegur diri kita masing-masing, dan jangan suka menuding jari kepada orang lain. Jadi apabila kerosakan moral umat Islam dewasa ini yang diketengahkan, maka biarlah pendedahan itu di dalam bentuk yang sihat dan dengan perasaan yang penuh belas kasihan dan rasa cemburu terhadap agama, bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah pada orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT mencucuri rahmat kita dengan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin. Baik. Baru ni keluar dalam Facebook, dalam internet, siapa nak kahwin dengan wanita Syria? Masjid Hana ada buat package tu juga ke? Ada? Masjid Hana ada buat? Ada? Tak ada? Betul? Tak Imam? Ada? Betul ni betul-betul punya cerita ni. Wanita Syria, saya dengar $40 je. Siapa nak kahwin boleh. Depa lari, banyak sangat pelarian, tak ada siapa jaga sekarang ni. Jadi sekarang ni siapa nak adik ke, ada RM150. Orang Arab. Takut jadi macam anak saya lah. Dia dekat rumah pengasuh kan, bagi dia minum, tak mau. Air yang dia nak bagi tu tak mau kan. Tak mau, nak ayo. Bercampur-campur bahasa Kedah dengan bahasa Perak. Balik rumah saya, ayo nak minum ayo. Sudahnya dia dekat rumah Tok Wan tu, minum. Tak mau tu cakap utara kan. Tak mau, nak ayo. Jadi kekeliruan besok. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan, dalam benda-benda yang macam tu, kalau niat itu baik tak apa, tapi janganlah kita jadi perosak pula. Itu maksud dia. Kita ambil anak dara Syria itu kan, mampu tak setakat bayar $40 tu, mesti dia mampu tak. Tapi tujuan apa? Kita nak jaga dia. Jaga betul-betul lah, buat macam isteri. Bila buat betul-betul macam isteri, besok mampu ke nak pergi ziarah dia, ziarah mak bapak dia? Takkanlah kita ambil dia, aku dah selamatkan kamu duduk aja kat Malaysia ni dengan aku contohnya. Dah upah hamba dia. Tak betul seksa isteri mesti nak balik jumpa orang tua dia, betul tak? Mentang-mentang dia ni kes, orang kata kes emergency macam tu. Itu kena hati-hati. Ada benda-benda tu, ramai yang dah tegur dah. Sekarang ni ramai lah orang pergi ambil dekat Mesir tu, banyak dia kat pelarian tu pergi, saya kahwin dengan awak, okey, dia dah tak ada. Rupanya kata saya baca tadi, daripada hendak melarikan diri daripada kerakusan singa Bashar al-Assad, masuk ke harimau Melaya. Masuk dalam ngauman harimau Melaya. Kesian. Patutnya kalau betul-betul nak berkahwin, betul-betul jaga dia seperti orang isteri. Tak apa. Banyak ni sekarang dalam internet, betul? Ada nampak? Tak perasan saya dekat saya banyak. $40 aja.
Saya hendak je pergi bagi tu dekat isteri saya, tapi buat pasal pula gerangan. Memang betul seronok kahwin dengan orang Arab ni. Saya beritahu terang, yang seronoknya bukan pasal rupanya lawa ke apa. Kalau buat rupa lawa tu tak seronok. Nak sedia baju pun susah. Kita nak bagi isteri sedia baju kat rumah pun kita susah hati. Ada orang tengok lawa. Tapi yang seronoknya anak-anak kita besok boleh cakap Arab. Kita pun pandai lah sikit, kan? Sampai orang pernah tanya saya dulu masa saya kat Mesir, Ustaz tak nak Ustaz kahwin dengan orang Arab? Kebetulan masa tu saya tak nak. Sebabnya saya kata takut nanti tak romantik. Saya jawapan saya, takut nanti tak romantik. Sebab apa Ustaz? Yalah, kalau kita romantik nanti kan, kalau contoh kita tengok bulan kan, indahnya bulan, muka kamu macam bulan, contoh lah kan. Itu ayat-ayat Malaysia macam kita. Tapi kan kalau kahwin dengan Arab kan, nak cakap kopi tu kan penin dia kan, bela dia kan. Oh, cantiknya bulan, rupa muka kamu. Lain dia punya istilah kan, payah kan. Saya akan bawa kopi tu lah. Tapi sebenarnya bukan itu, banyak lagi. Kalau kita nak kahwin betul-betul, tengoklah tuan-tuan nanti, kalau hendak betul-betul orang Syria tu, pastikan mampu untuk jaga dia dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masuk pada malam ini terdahulu sedikit, iaitu hadis yang pertama. Hadis pertama daripada hadis akhir zaman ni. Tadi itu saya terang sekadar mukaddimah daripada kitab yang nipih ni, iaitu kitab nipih ini walaupun dia ringan tetapi dia mempunyai cerita yang sangat besar. Macam saya katakan tadi, ya. Dan kalau kita besok dah mengaji-mengaji, kita cuba tegur orang-orang golongan-golongan yang rapat dengan kita, bukan kita nak jatuhkan maruah dia, bukan untuk kita nak membanggakan diri kita, bukan juga kita nak bagi tahu depa itu rosak, kita ini bagus, tetapi untuk kita mengambil perhatian. Itu tujuan dia. Baik, hadis yang pertama, takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Nabi bagi tahu, takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Maksudnya di sini, kalau kita tidak ada takwa dan kita tidak ada perpaduan, berpecah belah, itu tidak menjadi keselamatan di akhir zaman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu an ta'ala anu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina faqala usikum bitaqwallah azza wajal was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mahdimi ar-rasyidina al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawakhizi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalah rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsu hasan sahih. Artinya, daripada Abi Najih Irbadah bin Sariyah radhiyallahu an berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suatu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali. Maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda pun bersabda, aku berwasiat kepada kamu akan kamu semua supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ini sentiasa takut kepada Allah, patuh kepada segala perintah Allah, bertakwa kepada Allah, dan mendengar serta taat setia kepada pemimpin-pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu hanyalah seorang hamba. Taat pada pemimpin selagi mana ia tidak keluar, tidak lari daripada syariat Islam. Kalau lari, wajib kita ingkar.
Walaupun kita contohnya ada anak perempuan yang cantik, kan, dia wajib taat pada perintah kita. Kita dah menyampah tengok dia tutup aurat contohnya. Kamu nasib berselubung aja. Bukalah. Cuk moden sedikit contohnya, kan. Anak tadi walaupun tadi perintah bapa dia yang menanggung dia, wali dia, dia wajib tidak taat. Sebab terkeluar daripada perintah Allah. Terkeluar je wajib taat. Begitu juga kita dengan imam-imam kita, dengan pembesar-pembesar kita, dengan pemimpin-pemimpin kita. Wajib kita taat selagi mana ia tidak terkeluar daripada landasan syarak. Kalau terkeluar, wajib kita tak taat. Kalau taat itu samalah dengan anak perempuan tu tadi. Hukum dia berdosa. Baik. Walaupun pemimpin tadi itu daripada kalangan hamba. Hamba bermaksud dalam Islam dia tidak ada apa namanya, cakap moden sekarang ni, baca-baca nampak apa, resis, perkauman, tak ada. Dalam Islam semuanya sama rata, selagi mana ianya Islam. Begitu tuan-tuan, selagi mana ianya Islam. Saya bagi contoh pada tuan-tuan, kenapa kita halau orang putih daripada Malaysia ini agak-agak? Sebab ianya bukan orang Islam, dia orang kafir, kan? Kalau saya baca sejarah si Putung bunuh apa, Bush dekat Pasir Salak itu, sebabnya dianya mengganggu-gugat agama Islam pada waktu itu. Maka orang Islam Kampung Gajah pada waktu itu pergi bunuh dia. Datuk Maharaja Lela dengan Datuk Sagodi buat pakatan upah si Putung ni pergi bunuh si Birds tu. Kita minta merdeka kerana apa? Kerana kita ini dijajah oleh orang bukan Islam. Agak-agak tuan lah kalau lah Malaysia ini duduk bawah empire Salahuddin Al-Ayyubi. Kita duk cerita berdegar-degar sekarang ni, bila masuk aja waktu umat Islam apa pernah memerintah 3/4 dunia zaman Saidina Umar tu, zaman Amru bin Al-As, kan. Salahuddin Al-Ayyubi itu semua empire Islam besar tu tuan-tuan. Jangan kita cerita Osmaniyah ke Abbasiyah Umayyah ni, kita cerita yang raja-raja tu, kan. Salahuddin Al-Ayyubi segala ceruk rantau dia perintah, menguasai, termasuk sebagai India, Mongol, menguasai. Ada kegamaknya kalau sekarang ni katalah kita ni duduk bawah pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi lah, kita sekarang ni kita nak pergi halau dia, buat spanduk kami nak merdeka. Takkan Robi tu. Kita pun bangga dengan kehebatan Islam, kan. Apa lagu-lagu tu, adakah kau lupa kita pernah berjaya menguasai 2/3 dunia, kan, lagu tu, kan. Memayungi 2/3 dunia, adalah saya lupa lagu tu. Tapi kita pun bangga. Kita pun cakap Islam dulu, kamu tahu tak, canggih-canggih orang kafir nak belajar dengan orang Islam. Pergi ke Andalusia, kan, nak mengaji cakrawala, mengaji dengan tok-tok imam yang jenis roban besar-besar. Saintis-saintis tu bukan ngajar kitab fiqh ambil sembahyang aja. Saintis-saintis tu. Itu maksud dia. Selagi dia Islam, walaupun dia di kalangan hamba. Agak-agak bang nak halau ke orang tadi kalau kita duduk bawah pemerintah Salahuddin Al-Ayyubi agak. Madinah itu golongan dia ialah golongan Ansar. Macam-macam bani dekat situ. Yang Yahudinya bani apa nama, bani Qanuqa apa benda tu, kan. Banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukannya orang Madinah ni. Mereka ini daripada Mekah. Mekah tu jauh tu dengan Madinah tu. Sekarang nanti bila kita pergi Mekah sampai Madinah, jauh tu. Kalau naik bas tanya Tuan Imam biasa pergi haji berapa? Semalaman tak? Itu pun pecut 180 km sejam untuk Arab tu, pecut tu. Saya naik bas daripada kota Mekah dulu pukul 9 malam sampai Bir Ali dekat Madinah tu, dekat tumpang kita sampai Madinah pukul 5 pagi 6 pagi tu tak? Itu cara lurus tu. Satu negara yang berbeza boleh diangkat menjadi pemimpin. Sebab apa? Sebab Islam yang terhebat pada kalangan kamu. Selepas Rasulullah, tak Rasulullah jawab itu. Tak juga Abu Bakar pun Muhajirin juga. Abu Bakar, Umar pun Muhajirin juga. Osman Muhajirin juga, bukan orang kampung situ. Walaupun di kalangan hamba tu dia.
sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Betul, siapa yang panjang, Rasulullah kata dengan sahabat-sahabat dia, siapa yang kamu ni umurnya panjang, kamu akan tengok banyak nanti perselisihan. Betul, zaman Aisyah, zaman Ali, umat Islam berperang pada waktu itu, berbunuhan. Sampai ulama tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Siapa yang betul, dia mati syurga dapat 2 pahala. Siapa yang kurang betul, dia mati syurga dapat 1 pahala. Sampai macam tu ulama kata. Siapa boleh kata Aisyah salah? Kan? Siapa boleh kata Aisyah salah? Cuma kalau kita baca sejarah daripada hari ini, kita tengok Ali betul, Ali betul, Ali betul. Jangan terkeliru. Sebabnya kebanyakannya cerita-cerita sejarah ini ditulis ialah pada zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Abbasiyah ni dia perang dengan Umayyah. Umayyah yang berperang dengan Ali. Jadi dia mungkin ada pro kontra dekat situ. Cerita-cerita kisah-kisah perangnya, perang Jamal ni antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan tu, perang sahabat di situ, kebanyakannya diceritakan pada zaman Abbasiyah. Maka di situ ada bias di situ. Wallahu alam lah kan, kita tak tahu. Yang pasti dua-dua tu siapa boleh kata betul orang ni salah? Bukan salah. Dan Rasulullah dah bagi tahu siap-siap dah. Dalam hadis dia, siapa yang panjang usia pada kamu, pasti kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, iaitu khulafa yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigit geraham, bukan gigit depan dah. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru, iaitu bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Tu hadis Nabi SAW nak cerita berkata akhir zaman nanti banyak perselisihan, pegang sungguh-sungguh. Baik, keterangan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis di atas mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW bagi umatnya, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan, iaitu zaman yang kita sedang hadapi sekarang ni. Betul lah kan? Kita dekat sini Malaysia pun dah berkacau laru juga kan. Kita tengoklah zaman negeri orang Arab sekarang ni memang kacau bilau, tak nafikan. Turki itu negara standard tau pada Malaysia ni. Berlaku juga kacau bilau. Syria jangan cerita lah dah, kekejaman yang berlaku, hancur dah negara. Oleh itu, sesiapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, iaitu, kita tengok dekat sini ya. Pertama, hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah dalam keadaan apa jua, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka itu terdiri daripada golongan hamba, golongan orang yang baru masuk Islam, golongan orang yang miskin, selama mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin. Kerana patuh kepada penguasa yang mempunyai sifat-sifat ini berarti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bermaksud kalau kita patuh kepada golongan penguasa yang tidak patuh kepada perkara ini, kita tidak patuh kepada Allah lah. Sama aja dengan golongan-golongan mereka. Baik, ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin Ahmadiyyin khulafa ar-rasyidin al-Mahdiyyin Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, iaitulah berpegang kepada fahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah yang mana hanya penganut fahaman ini saja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka yang bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Ahli sunnah wal jamaah, jangan kita terikut dengan syiah yang sesat. Ada tuan-tuan, saya tengok baru ni dekat Kelang, dalam internet terlepas, orang Melayu kita semayang cara syiah. Allah Allah. Itu rupa ada keluar. Saya tengok lah. Memang betul ajaran syiah ni tersebar luas sekarang ni. Kalau 20 tahun dulu 20 tahun dulu ataupun 15 tahun dulu ke gemaknya, orang syiah ni tak nak ajak-ajak orang. Sekarang ni dia dah mula. Cara salam dia ada cara dia, cara selawat, cara komat dia beza. Komat beza tuan-tuan.
Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu ada lagi tambah-tambahan sebelum hayalah solah, sebelum hayalah falah. Wallahu alam. Saya tengok ada dalam internet sekarang kita tengok. Dan orang Melayu. Lepas tu habis dia pergi salam dalam majlis mereka. Ingat, berpegang teguh dengan didikan ahli sunnah wal jamaah. Keempat dan yang terakhir, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah. Bid'ah ini ada ulama kata bid'ah terbagi dua. Satu bid'ah dalalah, satu lagi bid'ah hasanah. Tapi kalau kita baca kitab ini, dia bagi tahu, tuan dengar, saya baca dulu. Menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, iaitu apa jua fahaman dan amalan yang ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini, padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baru itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, bukan bid'ah dalalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian loghat bahasa kita sebut bid'ah hasanah. Tak apalah tuan-tuan, kita tolak pilah. Bid'ah ini semuanya dalalah, wa kullu bid'ah dalalah, wa kullu dalalah finnar. Segala benda bid'ah ni semuanya jahat, dan semua benda-benda yang jahat ini ke neraka. Walaupun ada ulama-ulama pergi kata ada bid'ah hasanah. Apa yang saya pernah mengaji tuan-tuan, bid'ah ini ada satu je. Bid'ah ini semuanya dalalah. Tak ada pula bid'ah itu yang baik. Tetapi yang baik itu memang bukan namanya bid'ah. Itu memang ada dalam syariat. Itu aja. Baca Quran ada tak dalam syariat? Ada. Suka hati kita lah nak baca bila pun. Takkan kita nak kata setiap malam Jumaat kita baca Yasin tu bid'ah? Nabi tak pernah baca Yasin setiap malam Jumaat. Iyalah, tapi Nabi baca Quran tak baca. Jadi itu bukan nama bid'ah hasanah ke apa? Memang itu syariat, baca Quran. Betul? Masuk dalam silibus pelajaran dekat darjah 5. Semua budak-budak darjah 5 masuk dalam silibus dia, mengatakan bahawa darjah 5 sampai darjah 6 besok dia akan kena hafal surah Sajadah dengan insan. Contoh kan, Sajadah dengan insan. Maka pakcik-pakcik ni pun, Tok Wan ni pun, kamu duduk dengan Tok Wan, setiap hari cuti sebelum kamu nak main, hari Jumaat, hari Sabtu, kamu kena baca dengan Tok Wan surah ni tadi tu, supaya hafal. Nanti nak periksa. Contohnya kan, pukul 10 je dia akan menghadap Tok Wan dia bacalah surah Sajadah, surah insan. Benda ni tuan-tuan, zaman adik dia silibus dah bertukar dah, tetapi budaya itu dah meresap dengan keluarga tu. Takkan salah pula. Pagi Jumaat je dia akan jumpa. Termasuklah dia ni sampai dah ketua, anak dia pun dah jual kopi tu. Seronok teringat zaman dengan Tok Wan dulu hidup dulu. Tiap-tiap pagi Jumaat, hari Sabtu pergi baca surah ni kan. Teringat zaman tu. Dia pun suruh anak aku pun baca. Mari ngadap, kita baca sama-sama. Takkan itu namanya bid'ah? Baca Quran. Mana pula pernah Nabi baca pagi-pagi tu kan, selain pada sembahyang subuh tu. Bukan masalah itu. Kita tengoklah. Saya sekarang ni kalau amalan di MRCM sekarang ni, tiap-tiap malam dia akan baca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, apa lagi satu tu belakang sikit tu yang biasa kita baca 3 surah tu, Al-Mulk, Tabarakallazi biadihi tu kan, baca. Takkan bid'ah mana ada tiap malam. Itu maksud dia tuan-tuan. Tak ada bid'ah ni. Itu kena jaga. Baik, insya-Allah kalau panjang umur je tuan-tuan ya. Minggu hadapan kita akan baca zaman hadis yang kedua. Kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Itu hadis yang kedua. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung. Mana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan mana yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amantu billahi wahidil ahadil haqq wa la syarika lahu wa kafartu bima siwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.